dan juga menambahkan pengetahuan dan pengenalan kita kepada Allah Taala sendiri. Bersambung untuk surat 63, sifat yang ke-6. Sifat As-Salam. Nama As-Salam, salah satu nama beliau Ta'ala ni ialah As-Salam. Apa maknanya? Zus salamati min jami'il ulubi wal naqais. Zu ni memiliki keselamatan. Maksud Zus salamah ni bebaslah, sama macam tadi. Zus salamati min jami'il ulubi wal naqais. Bebas daripada segala kekurangan dan juga keburukan. Kenapa? Di kamalihi fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Karena Allah ni sempurna dalam zatnya, sempurna pada sifatnya, dan sempurna pada af'alnya. Untuk bagi mudah faham apa makna zat, apa makna sifat, apa makna Anda boleh sebut sebagai contoh saja nak bagi mudah faham, nak bagi mudah faham. Cuma tak nak sebut secara tepat dan detail itu di luar kemampuan saya lah. Kita tengok pada seorang insan, seorang individu, kita ada badan dia. Badan dia tu bentuk, badan dia ada daging, tulang dan juga semualah membentuk kepala, tangan dan kaki. Itu panggil zat. Itu orang panggil zat. Maksudnya kalau bahasa ini fizikal dia. Okey? Dengan zat itu, dia akan datang lepas pada zat itu sifat. Putih, gelap. Dia akan datang. Zat tu zat lah, fizikal orang tu. Lepas daripada tu, dia akan masuk kategori sifat. Putihnya, gelapnya, kemudian tingginya, rendahnya, kurus dan besarnya. Kemudian sifat lain lagi, sifat pemurah, pemarah, penyayang, terbentuk, sifat pemboros. Itu sifat. Boleh nampak beza. Dan kemudian ada perbuatan dia. Perbuatan dia memarahi, dia membelanja kawan, dia berjalan, dia semua. Okey, boleh faham? Apa maksud zat? Apa maksud sifat? Apa maksud fi'il? Apa maksud perbuatan? Itu tadi bagi manusia. Untuk Allah SWT, kita kena faham Allah Ta'ala ni berbeza dengan makhluk. Dari segi zatnya pun berbeza sama sekali dengan makhluk. Jadi kita tak boleh nak sebutlah perkataan fizikal, kita tak boleh nak sebutlah perkataan badan, kita tak boleh nak sebut apa. Allah Ta'ala dia ada zat dia, maknanya ada Allah Ta'ala tu wujud. Cuma kita tak tahu apakah bentuk zat itu, apakah gambaran, apakah perkataan yang kita boleh guna. Sebab dia sebut zat, bagi kita tahu Allah ni benda yang memang wujud. Cuma kita tak tahu bentuk yang macam mana sebab tak sama dengan makhluk, tak sama sekali. Tidak ada langsung kesamaan daripada zatnya dan juga pada sifatnya begitu juga. Tak ada langsung kesamaan dengan sifat makhluk. Sifat Allah Ta'ala itu sifat yang maha sempurna. Begitulah juga pada perbuatan Allah Ta'ala. Perbuatan Allah Ta'ala tak sama lah dengan perbuatan kita. Boleh? Jadi segala yang berkaitan dengan zat, berkaitan dengan sifat dan berkaitan dengan apa ni, semua yang sempurna belaka bagi Allah Ta'ala. Tidak ada kelemahan dan kekurangan pada salah satu daripada aspek tadi. Itu salah satu makna. Maknanya Allah Ta'ala ni Zus salamati min jami'il uyub wan naqais zat wa sifat wal af'al. Ini mudah kan? Kemudian makna yang kedua dia kata alladhi yaslamu, alladhi yusallimu. Betul kan boleh? Alladhi yusallimu yawmal qiyamati ala awliyaihi fa yaslamuna min kulli mukhawwifin. Salah satu makna as-salam ialah Allah Ta'ala ni lah yang memberikan keselamatan. Alladhi yusallimu yawmal qiyamati ala awliyaihi, yang memberikan ketenangan, memberikan keselamatan, memberikan ucapan salam. Salam ni yang memberi ucapan jaminan lah, memberikan jaminan keselamatan kepada siapa? Ala awliyaihi,
kepada kekasih-kekasihnya. Aulia Allah Ta'ala ni semua orang mukmin dan semua orang yang bertakwa. Fayaslamuna, maka mereka itu para kekasih Allah Ta'ala ni yaslamuna min kulli mukhawwifin, selamat daripada segala benda yang membimbangkan di hari akhirat nanti. Jadi maksud kita sebut ya apa? Kena faham ni. Ya salam tu ya apa? Allahu ya salam. Bukannya macam Arab yang komentator tu. Ya salam. Jadi maksud assalam ni Allah Ta'ala memberi keselamatan kepada kekasihnya, kepada hamba-hamba yang taat dan patuh kepadanya pada hari kiamat nanti. Begitulah juga ada tambah juga, bukan setakat di hari kiamat, bukan setakat di hari akhirat. Di dunia lagi Allah Ta'ala dah bagi jaminan keselamatan, Allah Ta'ala dah bagi jaminan penjagaan dan pemeliharaan kepada hamba-hamba yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Jadi selesai pada makna assalam. Allah Ta'ala ni bagi jaminan keselamatan. Allah Ta'ala sendiri dia bersifat dengan kesempurnaan, bebas daripada segala kekurangan. Dan dia juga dengan nama Assalam ni kita faham salah satu sifat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan bagi jaminan keselamatan kepada segala hamba-hamba dan kekasih-kekasihnya, kekasih-kekasihnya. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Ini ayat Quran yang juga tentang Allah Ta'ala yang memberikan keselamatan kepada orang soleh. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Ucapan yang mereka terima pada kiamat nanti, orang soleh ini daripada Allah Ta'ala, dia terima ucapan apa? Salamun, kamu semua berada dalam keadaan yang selamat. Kita tengah-tengah kelang kabut, tengah-tengah ada krisis, tengah-tengah ada isu, tiba-tiba datang satu pihak kata jangan bimbang. Masa tu kita akan rasa apa? Kita akan rasa tenang lah. Tambah pula orang yang sebut jangan bimbang itu, kalau yang datang tu pula kecil dengan kita kan, bawa beli. Jangan bimbang. Kita yang kena bimbang kat dia. Kalau yang datang tu orang yang ada authority, awak jangan bimbang di sini, awak akan selamat. Masa tu kita akan selamat lah, sebab yang cakap jangan bimbang tadi orang yang ada authority. Begitulah di hari kiamat nanti. Hari kiamat ni yang ada kuasa sepenuhnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sendiri sebut salamun. Lalu salamnya jangan bimbanglah, kamu berada dalam keadaan yang selamat. Kita berharap supaya kita termasuk dalam golongan. Semoga Allah termasuk dengan kita semua dalam golongan Allah. Sifat yang nama yang ketujuh, Al-Mu'minu. Boleh? Sifat yang ketujuh, Al-Mu'minu. Kita boleh laju, kita lajulah. Al-Mu'minu Al-Musaddiqu nafsahu wa kutubahu wa rusulahu fima ballaghu anhu. Maksud al-mu'min di sini dia kata Allah Ta'ala sendiri membenarkan. Maksud membenarkan ini mengiktiraf kebenaran. Mengiktiraf kebenaran, memperakui kebenaran. Allah Ta'ala sendiri iktiraf kebenaran kewujudan Allah Ta'ala itu. Contohnya Allah Ta'ala sendiri sebut kata aku ni adalah aku betul-betul wujud, aku berkuasa sekian-sekian. Allah Ta'ala sendiri sebut tentang diri dia, memperakui kekuasaan diri dia. Ini maksud al-musaddiqu nafsahu. Allah Ta'ala sendiri yang memperakui akan kewujudan dan kehebatan dirinya. Begitulah juga Allah Ta'ala memperakui, mengiktiraf kebenaran kitabnya, wa kutubahu wa rusulahu. Begitulah juga dengan rasul-rasulnya, fima ballaghu anhu, di dalam apa saja yang rasul-rasul itu sampaikan daripada Allah Ta'ala. Bagaimana cara Allah Ta'ala memberi keiktirafan dan memperakui kebenaran? Dia kata imma bil qawli, sama ada dengan ucapan, dengan kalamullah sendiri. Dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang menyebut kebenaran-kebenaran para nabi, ayat yang menyebut kebenaran Al-Quran. Maksud kebenaran ni apa sahabat-sahabat? Apa maksud kebenaran? Maksud kebenaran ni tidak ada fakta yang salah, tidak ada benda yang tidak betul dalam Al-Quran, tidak ada benda yang tidak betul yang keluar daripada mulut Nabi-Nabi. Kalau doktor, ni nak jadi doktor belakang ni,
Tak kisahlah doktor gigi ke, doktor angkat gigi pun kan. Prescription, betul sebut ni. Berlatih ni orang. Surat tu walaupun surat tu ada capacity, ada credibility lah kertas doktor tu kan. Kertas itu walaupun dikeluarkan oleh doktor masih boleh berlaku salah sebut ataupun salah menyatakan ubat. Bila pesakit ambil, kalau betul alhamdulillah. Kalau tak betul akan bawa lah natijah yang sebaliknya kepada pesakit. Untuk nabi-nabi dan juga prescription daripada Allah Ta'ala ni, Alkitab itu sendiri, Al-Quran itu tidak ada fakta yang salah dalam itu. Tak ada ubat yang tak betul dalam itu. Maknanya kalau kita ambil, selamat. Kalau kita tak ambil, jawapannya sebaliknya. Kita dijamin sebaliknya. Sebab tu sebagai orang Islam, kita kena yakin apa saja masalah, apa saja krisis, apa saja muskilah yang timbul, kena balik kepada Alkitab dengan As-Sunnah dulu. Jangan duk kalut nak cari bomo kampung dalam keadaan doktor dah ada lah. Ustaz ni seakan-akan tidak menyokong bomo kampung. Bukan nak bagi tahu dalam keadaan ada benda yang kita dah yakin, tak payahlah susah payah nak pergi cari benda yang belum kita pasti. Lepas ni bomo kampung tak surat komplain sama di mahkamah. Jangan tersebar dalam internet lah. Dan nak bagi tahu, sebagai orang yang waras berfikir, orang yang waras, kenapa kita ambil benda yang kita tak yakin dulu? Baru nak cari benda yang yakin. Benda yang dah yakin ada, ambil yang yakin terus lah. Nak bagi tahu, Allah Ta'ala sendiri membenarkan semua benda yang disebut tadi. Rasul-rasulnya Allah Ta'ala kata, ini benar belaka. Kita semua dalam itu betul belaka. Jadi janganlah kita abaikan dan sia-siakan. Kita lah yang akan jadi orang yang tukang kempen. Maksud kempen ni lah, orang yang membantu untuk meyakinkan, orang yang bantu untuk menimbulkan keyakinan dan kepercayaan orang lain terhadap produk kita, terhadap nilai yang kita ada, terhadap benda bernilai yang wujud di sisi kita. Ini bukan tanggungjawab ustaz-ustaz semata-mata. Semua orang mukmin bertanggungjawab dengan kadar kemampuan yang dia ada. Sebagai ayah, kena bagi keyakinan kepada anak-anak, Al-Quran ini benar, Rasulullah ni apa yang suruh semuanya betul berlaku. Kena macam tu. Kalau abang, kena tanggungjawab pada adik-adik. Kalau yang belakang ni ibu-ibu, kena tanggungjawab pada anak-anak. Kalau pemimpin, kena tanggungjawab kepada rakyatnya, untuk bagi rakyat yakin kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Barulah kita boleh wujudkan masyarakat yang stabil. Ini penting, ini tanggungjawab semua orang. Asal nama orang Islam, asal nama orang mukmin, ini tanggungjawab. Tanggungjawab semua orang. Wa imma bi khalqil mu'jizat. Cara Allah Ta'ala membuktikan kebenaran tadi, memperakui kebenaran benda ini tadi sama ada dengan menciptakan mukjizat. Mukjizat itu banyak sangat sebagai bukti kepada kebenaran risalah yang dia bawa oleh para nabi ini. Itu pun masih lagi orang-orang memang macam itulah. Orang ni kebanyakannya dia dah tahu kebenaran, tapi bila dia ikut nafsu, macam itulah. Bila ikutkan nafsu ni, semua benda boleh berubah kata. Semua boleh berubah kata. Sebab tu kena latih untuk lawan nafsu daripada kecil lagi. Daripada muda lagi kena lawan, berlatih untuk lawan nafsu. Nafsu tu apa Ustaz? Contohnya nafsu makan. Makan boleh, makanlah sebanyak-banyak yang mampu. Cuma kita disuruh agar berlatih untuk lawan sedikit, supaya bila datang nafsu makan itu pada tempat-tempat yang haram, kita mampu untuk berhadapan dengan dia. Kena berlatih. Kalau tak berlatih, tiba-tiba datang cabaran, macam mana kita nak dapat kejayaan? Sebab tu diajar dalam Islam berpuasa yang wajib bulan Ramadan, berpuasa sunat.
nak latih lawan nafsu makan tadi. Nafsu tidur. Tidur boleh. Tidurlah. Tidurlah. Bukan inilah. Tidurlah banyak-banyak, mana nak tidur pun. Tapi kena latih dan kena lawan. Sampai masa yang wajib bangun, kena bangun. Bangun untuk sembahyang, bangun untuk pergi ke kelas, bangun untuk dengar ceramah depan cakap, bangun untuk bagi ruang kepada doktor untuk bagi penerangan. Itu nafsu berkaitan dengan tidur. Semua tu masuk nafsu ni, benda yang wujud dalam badan kita ni. Ini nanti, ini nanti. Begitulah juga nafsu ni libatkan nafsu untuk memegang kuasa. Salah satu yang disebut dalam kitab-kitab tasawuf, dia kata antara nafsu yang paling susah untuk dibuang daripada manusia ni, yang orang kata apa, paling last yang mampu dibuat, paling last yang boleh dibuang. Maksudnya paling panjang lah perjuangan nak buang dia. Nafsu sukakan kepada kekuasaan, pangkat dan jawatan. Kena lawan. Maksudnya kalau kita tak layak pada tempat itu, kena paksa diri untuk tidak mengambil jawatan tersebut. Aduh, contoh lawan nafsu tadi. Kalau tak dilatih berlawan-lawan sampai tempat yang tak patut pun kita akan buat juga. Orang nak bilang macam ni lah. Banyak orang yang dah tahu kebenaran, tetapi disebabkan gagal melawan diri dia sendiri, maka dia sanggup ketepikan fakta yang benar yang dia dah dapat dan tahu tadi. Selesai makna yang pertama, bi khalqil mu'jizat. Jadi Allah Ta'ala masuk nama Al-Mu'min ni, Allah Ta'ala membenarkan. Maknanya datang Nabi-Nabi, Allah Ta'ala akan bagi bantuan untuk membenarkan Nabi-Nabi tadi. Datangnya Islam selepas Nabi-Nabi ni, datangnya ulama-ulama, orang soleh, pendakwah-pendakwah, Allah Ta'ala akan bantu untuk membuktikan kebenaran dakwah-dakwah mereka. Maknanya para pendakwah bila tahu nama Allah Ta'ala ni Al-Mu'min, dia akan bersemangat lah. Dia tidak akan rasa lemah dan mudah jatuh dalam perjuangan dakwah dia. Perjuangan mak bapak nak didik anak pun ni kira dakwah juga. Mak bapak tidak akan putus asa untuk didik anak-anak dia. Begitulah juga anak, dia nak dakwah mak ayah dia. Tapi ini kena sebutlah, dakwah kepada mak ayah ni, wahai sahabat-sahabat sekalian, jangan terlampau banyak guna mulut. Gunakanlah akhlak. Guna akhlak. Sungguh kita tahu kita betul. Kita tahu mak kita mungkin tak bertepatan, ataupun ayah kita tak bertepatan dengan apa yang kita faham. Jangan guna mulut banyak. Gunalah akhlak. Itu lebih sesuai. Bukan nak kata tak payah guna mulut. Faham kan nak sebut? Dos dia, pastikan akhlak itu 95, cakap tu 5 saja. Itu lebih berkesan, itu lebih beradab dengan mak ayah. Jangan berbalik puasa kita kat sini mengaji Asmaul Husna. Saya mengaji Asmaul Husna ya. Tak boleh kan? Bila kita tahu Allah Ta'ala akan bantu membuktikan kebenaran ajaran yang Allah turunkan ini, maka kita akan terus berusaha dan bertugas. Sebab kita yakin yang bagi natijah bukan kita, yang baginya adalah Allah. Itu satu makna. Makna yang kedua, salah satu daripada makna al-mu'min, al-mu'amminu ibadahu minal makhawifi, yang mengamankan hamba-hambanya daripada kebimbangan. Al-makhawif ni perkara-perkara yang membimbangkan lah. Allah Ta'ala ni dia akan bagi keamanan kepada hamba-hambanya daripada segala perkara yang membimbangkan dan menakutkan. Dengan cara macam mana? Dengan cara bikhalqit tama'ninati fi qulubihim, dengan cara menciptakan benda yang nama at-tama'ninah, ketenangan dalam hati hamba-hamba dia. Nah, ini selalu ni kita selalu berhadapan dengan masalah ni. Kita berhadapan dengan perasaan bimbang. Contoh kita nak ambil exam. Nak ambil exam ni takut, kan? Siapa yang tak takut? Saya tak takut, Ustaz. Tak apa, saya nak ambil exam ni. Itu kalah awal nama dia. Contoh masalah yang simple, exam saja. Sebelum pergi exam tu kita bimbang, kita kadang-kadang
tidur pun tak cukup, kadang-kadang makan pun tak ke mana, kadang-kadang baju pun tak basuh. Maknanya kita bimbang ada benda di hadapan kita. Kalau Allah Ta'ala ciptakan sifat mari masuk tamak ninah tadi, Allah Ta'ala tak reducekan pasal bimbang tadi, manusia ni main masalah kecil pun dia akan jadi gila. Kalau tidak kerana rahmat Allah Ta'ala, kalau tidak kerana Allah Ta'ala bagi campurkan rasa tenang, rasa ringan daripada jiwa dia tadi, manusia takkan mampu menghadapi kehidupan. Sebab tu kena bersyukur setiap mata Allah Ta'ala pantau dan tolong, tak terlepas walaupun sedetik kedipan mata ni. Bukannya dia hukum secara umum. Allah Ta'ala tengok secara dia tengok pelbagai Iskandariah tahun 3 ada. Dia tengok seorang. Setiap detik apa keperluan dan apa masalah dia. Apa keperluan, apa masalah dia. Tak terlepas langsung. Jadi kena bersyukurlah. Jadi dia ni katakan Allah ciptakan ketenangan. Salah satu ni contoh tak ada kaitan lah. Salah satu cara Allah Ta'ala ciptakan ketenangan bagi manusia ni ialah Allah Ta'ala bagi ada sifat lupa dalam diri ni. Allah Ta'ala bagi jadi sifat lupa dalam manusia. Kalau orang manusia ni dia ingat semua perkara dan pada setiap masa, gila manusia. Sungguh. Maksud gila apa? Sebab kemarin dia sedih kucing dia mati. Tapi 14 tahun lepas, tak habis-habis hilang ni. Tak hilang lagi. Tak, lepas kucing mati, lepas tu mati pula kora-kora. Himpun lagi. Maknanya kalau kata dia tak boleh delete. Bukan delete lah. Kata apa? Delete. Bubuh dalam recycle bin ke apa. Maklumat yang sebelum ini, main pula maklumat baru. Main lagi maklumat baru dalam keadaan semua tu jalan serentak. Memang pening lah. Sebab tu cara Allah Ta'ala ciptakan ketenangan, cara Allah Ta'ala hapuskan kerunsingan tu, kita serah Allah Ta'ala lah macam mana dia tu. Kita bukan nak tahu semua caranya. Cuma yang kita tahu, kita dapat nampak kesan dia. Memang ada masa kita tengah runsing satu masa, tiba-tiba Allah Ta'ala bagi kita dapat ingat benda lain pula. Kalau nak bagi ubat rasa runsing tadi. Sebab tu runsing macam mana sekalipun, janganlah duk rasa itu dah penghujung jalan. Ini kunci dia. Sebab apa? Kita yakin Allah Ta'ala pasti akan bantu dan tolong kita. Starting tolong tu ialah memang Allah Ta'ala bagi kita rasa tenang dulu. Jadi ini tak ada kaitan dengan semua nak sebut ni. Dia ada dua cara manusia ni kebiasaannya. Dia orang sebutlah, tak tahu betul ke tak. Dia ada dua cara. Dua cara untuk manusia menghapuskan ataupun menghilangkan kerunsingan. Satu dengan cara tidur, satu lagi dengan cara makan. Cara yang kedua ni orang perempuan banyak guna. Orang kata lah, tak kira lah, bukan ke orang perempuan tu tidak sama-sama je. Setengah-setengah orang bila ada masalah, dia akan pergi tidur dulu. Bila dia tidur tu otak dia kira rehat sah, sejuk dari jin tu. Bila makin tu masalah tu ada lagi, tapi dia dah video sikit menyebabkan dia dah boleh fikirkan cara bagaimana nak handle masalah tadi. Cuma yang dia tak faham yang makan. Macam mana dia nak selesaikan masalah dia dengan dia makan? Sebab dia makan tu dia tengah tambah lagi dia. Mungkin tambah tenaga tu. Malah lah. Itu fakta tak ada kaitan dengan kebenaran. Dia tengok ni diri masing-masing. Cuba tanya lah, kita besar ni dah banyak masalah kot. Dah sambung-sambung. Kalau Allah Ta'ala hilangkan kebimbangan kepada manusia lagi, au bi'ikhbarihim an la khawfun 'alaihim, ataupun dengan cara Allah Ta'ala sendiri khabarkan kepada mereka, bagi tahu kepada mereka tidak ada kebimbangan bagi kamu. Sebagai contoh Nabi-Nabi, contoh Allah dalam perjuangan dakwah bagi dia, berapa kali Allah Ta'ala turunkan ayat bagi rasa tenang kepada Nabi. Jangan bimbang, aku akan bersama dengan kamu. Saya baca sirah, tengok ayat Quran, memang banyak ayat-ayat Allah Ta'ala bagi ketenangan kepada Nabi. Bukan sekat kepada Nabi Muhammad SAW, umat Nabi Muhammad ni lebihnya. Allah Ta'ala bagi janji ketenangan kepada Nabi, juga ketenangan kepada mukminin. Banyak ayat Quran kita tengok Allah Ta'ala sebut bukan sekat Allah Ta'ala selamatkan Nabi-Nabi. Tuhan tahu aku akan selamatkan juga al-mukminin. Orang mukmin Allah Ta'ala akan bagi jaminan keselamatan juga. Jadi jangan duk bimbang lah. Jangan bimbang.
Bimbang kena ada. Cuma masuk bimbang jangan bimbang yang menyebabkan membawa kepada putus asa. Minal amni. Mari mana perkataan al-mu'min ni? Asal perkataan ini daripada aman. Asal daripada perkataan keamanan. Al-mu'min yang memberi keamanan. Yang memberi keamanan. Biddul khawfi. Qala ta'ala al-mu'minul muhaimin. Al-mu'min pemberi keamanan, pemberi jaminan keamanan dan keselamatan. Al-muhaimin. Jadi kita pindah kepada sifat sebenarnya al-muhaimin. Apa maksud al-muhaimin? Boleh selesai yang al-mu'min. Al-muhaiminu qala al-musannifu rahimahullah. Qala maksud al-muhaiminu ar-raqibul hafidhu. Ar-raqib yang memantau, yang meneliti, yang tidak terlepas langsung walaupun sedetik, pasti ada pantauan kepada kita. Allah Ta'ala ni pantau, macam sebut dia pantau kita seorang-seorang setiap detik, tak terlepas sedikit pun. Al-hafidhu, bahkan bukan setakat pantau, tapi tolong jaga sekali, tolong pelihara sekali. Al-hafidhu li kulli syai'in, kepada setiap benda, bukan pada manusia saja, pada semua benda. Pada semua benda. Perjalanan planet, perjalanan angin, perjalanan udara, semua benda. Jalanan air di laut, macam mana pergerakan ombak, semuanya Allah Ta'ala jaga pula setiap detik, tak terlepas langsung. Kita ni, tahap kemampuan kita, kalau kita bela kambing 5-6 ekor, nak jaga seorang, bukan seorang lah, nak jaga sekok-sekok tu, tak gila belah ni, yang tu merajuk gila hitam tu, yang ni, yang sikit tu pun kita dah tak mampu nak jaga dah. Menunjukkan kalau ada seorang tu dia mampu jaga banyak, tunjuk kehebatan dan kemampuannya yang sangat tinggi. Jadi Allah Ta'ala ni dia jaga semua sekali, tak celaru pun. Semuanya bergerak mengikut ketetapan dan kehendak Allah Ta'ala. Maka hebat sungguhlah. Al-mubalighu fil muraqabati wal hifdhi, yang sungguh-sungguh. Al-mubaligh ni maknanya yang sampai tahap yang paling tinggi. Mubaligh ni yang melampau-lampau. Maksud nampaknya kalau sebut melampau-lampau ni bunyi macam tak elok. Maksud kita ni al-mubaligh itu cuma yang melampau lah. Maksud melampau ni yang sungguh-sungguh, yang sangat-sangat menjaga dan memelihara. Jadi bila kita dengar al-muhaimin, maksudnya kita yakin Allah Ta'ala sentiasa pelihara dan pantau kita, Allah Ta'ala sentiasa jaga dan pelihara kita. Jadi bila kita berjalan untuk hidup di dunia ini dan kita yakin Allah Ta'ala ini bersifat dengan sifat al-muhaimin, nama Allah Ta'ala al-muhaimin, jadi kita takkan rasa bimbang, kita tidak akan rasa kecut perut, kita tidak akan rasa risau, sebab kita yakin Allah Ta'ala pasti akan jaga kita. Cuma kena fahamlah juga, Allah Ta'ala sendiri yang suruh kita yakin dengan Allah Ta'ala sebagai dia ni al-muhaimin. Allah Ta'ala sendiri juga perintah kita untuk ambil asbab, untuk ambil langkah-langkah berjaga-jaga. Jadi dua-dua tu perintah belakang. Perintah untuk yakin, dia juga yang perintah untuk ambil langkah berjaga-jaga. Tak bolehlah kita dakwa saya nak patuh untuk yakin sahaja, tapi yang arahan untuk ambil langkah berjaga-jaga saya tak mau patuh. Tak kenalah. Kena buat dua-dua. Ambil asbab, ambil langkah-langkah ini pun masuk kategori Allah Ta'ala sendiri yang suruh. Kemudian dari sudut akidah dan dari sudut pegangan hidup, yakin dengan Allah Ta'ala tu Allah Ta'ala sendiri suruh yakin. Dia kena buat dua-dua sekali. Jangan lepas ni yang akhwat kat belakang nak keluar malam-malam tak ada musyrik. Abang mai tanya, musyrik mana? Kami percaya kepada al-muhaimin. Jawab tu mah. Yang tanya tu ni kata, ni